Malam ku bermimpi, hai dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela. Kulihat kanda tersenyum memandang, asmara bergelora meresap ke dada. Malam ku terlihat, oh sekuntunglah bunga, baunya harum menarik hati. Tak sanggup menahan rasa asmara meresap mendalam, mengusik di jiwa. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri, laksana bulan sedang mengambang, menawan dan menggoncang dalam kalbu. Oh angin meniup, bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Sayang jauh di balik awan, wajahmu tetap berseri-seri, laksana bulan sedang mengambang, menawan dan menggoncang dalam kalbu. Oh angin meniup, bawa daku ke sana, hasratku ingin bersama-sama. Tak tahan rasa hati menderita, gelora asmara selalu menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan baca Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita membaca satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, makarimul akhlaq 10, takunu fil rajul wa la takunu fi ibnih, wa takunu fil ibni, wa la takunu fil abi, wa takunu fil abdi, wa la takunu fis sayyidah, yaqsimuha Allahu liman arada bih. As-sa'adatu sidqil hadith wa sidqul ba'si wa i'ta'us sa'il wal makafa'atu bis sana'i wa hifzul amanah wa silatur rahim wa tazammumu lil hajar lil har wa tazammumu lis sahib wa iqra'ud dhaif wa ra'suhun al haya. Rawahu al hakim anis sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sedang penonton yang saya hormati, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang 10 perkara. Kata Nabi, makarimul akhlaq 10, kemuliaan ataupun perangai yang terpuji, akhlak yang terpuji itu ada 10 perkara. Takunu fil rajul, yang ada pada seseorang. Kadang-kadang kata Nabi, wala takunu fi ibnihi,
tetapi tak ada pula kepada anak dia. Wa takunu fil ibni wa la takuna fil abi. Kadang-kadang 10 kemuliaan ini ada pada seorang anak, tapi pada bapa dia tak dapat. Wa takunu fil abdi wa la takunu fi sayyidihi. Kadang-kadang berlaku kepada hamba, tidak pula kepada tuannya. Kemudian kata Nabi, yaqsimuhu Allah liman arada bihi. Dibahaginya Allah Ta'ala kepada mereka yang mana dikehendakinya. Arada bihi sa'adah. Allah bagi benda ini. 10 perkara yang dikatakan sebagai kemuliaan ini ataupun akhlak yang mulia ini, kadang-kadang bapa berakhlak dengan 10 ni, tapi anak dia, ya Allah, udah jadi samsing kampung dusun. Bapa ni punya warak, bapa ni punya warak, orang kuat masjid, orang kaki semayang di masjid, memang bercakap pun lemah lembut. Mari ke anak, subhanallah, masya Allah, astaghfirullah. Anak ni tuan-tuan jauh panggang daripada bapinya. Yang tu yang sesuai menyanyi lagu tu. Okey, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Jadi macam tu Nabi sebut ni. Nabi kata yang bapa boleh dapat akhlak ni, anak belum tentu. Kadang-kadang pula kata Rasulullah, wa takunu fil bani wa la takunu fil abi. Kadang-kadang 10 kemuliaan ini ada pada seorang anak, tetapi bapaknya pula tak ada pula, tuan-tuan. Bapaknya tak ada pula sifat kemuliaan ini. Yang ni pun satu hal. Anak baik, bapak pula tuan-tuan samsing kampung dusun. Anak ni pergi masjid, pergi surau, pergi mana-mana, anak ni baik benar, tuan-tuan. Bila datang ke bapak ni, ya Allah, buruk perangai, tuan-tuan. Jauh panggang daripada api pula. Yang ni pula iman tak dapat diwarisi dari anak yang bertakwa pula. Terbalik pula lagu nasyid tu, tuan-tuan. Dan kata Nabi SAW, wa takunu fil abdi wa la takunu fi sayyid wa la takunu fi sayyidihi. Kadang-kadang seorang hamba ada akhlak yang bagus, tetapi tuan dia pula tidak ada akhlak yang bagus. Sebab kata Nabi, yaqsimuhu Allah liman arada bihi sa'adah. Allah taburkan kemuliaan ini, Allah sebarkan, Allah bahagi-bahagikan akhlak yang baik ini. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi pada orang yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, marilah kita bermohon kepada Allah supaya pembahagian akhlak yang baik ini dapat pada kita. Supaya perangai yang baik ini jatuh pada kita, jatuh pada anak kita, jatuh pada keluarga kita. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, dicintai oleh para malaikat. Kalau kita dicintai oleh para malaikat, insya-Allah mereka mendoakan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai akhlak yang baik, insya-Allah tuan-tuan, masyarakat akan mencintai kita. Bila masyarakat mencintai kita, bila kita susah, mereka tolong. Bila kita sakit, mereka tolong. Mereka doakan kita. Ini yang kita nak. Kita disukai, dicintai kerana akhlak yang bagus. Masyarakat mencintai kita. Kalau kita mempunyai akhlak yang bagus dan terpuji, itulah di antara ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-cirinya ialah kemuliaan pada akhlak, baik pada akhlak. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ni kita akan melihat 10 kemuliaan ataupun 10 sifat yang dikatakan akhlak yang bagus. Mulianya sesuatu yang disebut akhlak, makarimul akhlak, kemuliaan akhlak ini. Baik, yang pertama, sidqul hadis. Orang yang benar di dalam bercakap. Orang yang tutur katanya benar, tidak berbohong. Orang yang tutur katanya itu, percakapannya itu bukan perkataan sia-sia, bukan perkataan lara, bukan perkataan yang menyakitkan hati,
Bukan perkataan ditokok ditambahnya supaya nak menyedapkan sesuatu cerita. Sebaliknya perkataan yang baik, perkataan yang benar, yang bila orang dengar sejuk hati orang dengarnya. Tak timbul perasaan marah pada orang. Malah perkataan yang terbit daripada mulut kita adalah perkataan hikmah, perkataan yang baik. Qaulun ma'ruf wa maghfirah khairum min sadaqah yatba'uha adha. Yang ni sifat akhlak yang pertama. Nabi SAW meletakkan kepada kita lidah dulu. Ni lidah ni. Ni dimanis kata semut binasa, kan dia sebut tu. Dimanis gula semut binasa, dimanis kata badan binasa. Tuan-tuan, perkataan penting. Perkataan itu orang nilai dulu. Bila sebut tentang akhlak, perkara yang pertama yang akan dinilai oleh kita, oleh manusia, ialah apa yang kita cakap. Kadang-kadang kita jumpa orang, kita terus buka mulut mengata pada orang. Akhlak tak betul. Kadang-kadang kita bercakap saja, kita membusuk dan memburukkan orang lain. Itu tandanya kita tak berakhlak. Orang yang berakhlak bila bercakap, dia menggembirakan orang yang di hadapannya. Orang yang berakhlak bila dia bercakap dengan orang lain, perkataan tu sangat menyukakan orang lain. Ini yang dikatakan berakhlak. Apa dia? Sidqul hadith. Perkataan yang benar, tidak berbohong, tidak tokok tambah, tidak jack kata orang. Setengah orang dia nak dapat satu, dia jack orang. Ini yang dia katakan sebagai perkataan yang tidak baik. Dia memuji orang melambung-lambung, dia lambungnya orang, namanya Mai Lambung, tuan. Kerja dia lambungnya orang. Sebab apa? Sebab nak dapat sesuatu habuan daripada orang yang dia puji. Ini bukan akhlak yang bagus. Jadi sedang penonton yang saya hormati, kita tengok yang pertama, manusia yang baik perangainya, manusia yang berakhlak ialah manusia yang tutur katanya benar, yang tutur katanya betul, tidak berbohong dan sebagainya. Yang kedua, kata Nabi SAW, wasidqul ba's, ketetapan benar dia di dalam sesuatu benda yang kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang berperang. Ya, kadang-kadang kita timbul perselisihan faham. Walaupun dalam keadaan situ masih lagi benar. Dia tidak berbohong bila dia marah. Dia tidak tokok tambah bila dia mengadakan perseteruan. Kadang-kadang bertekak, berkelahi. Dia masih lagi benar dalam bab itu. Dia tidak menokok nambah. Dia tidak apa. Apa yang berlaku itulah yang dia cakap. Apa yang sebenarnya itulah yang dia buat. Dia tak melampau-lampau. Sebab ada orang, tuan-tuan, bila bergaduh dengan seseorang, dia macam hilang ingatan. Ada parang depan dia, dia tetak dengan parang. Ada cangkul, dia kejar dengan cangkul. Ini akhlak tak bagus ni. Ada kereta, dia langgarnya dengan kereta. Ada duit, dijampinya, diupahnya bomong supaya binasakan orang ni. Dah benci sangat, ambil batu, baling aja. Ini orang tak berakhlak. Orang yang berakhlak walaupun dia sedang marah, wal kazimin al ghaiz, dia mampu menahan kemarahan dia. Dia mampu menyembunyikan kemarahan dia. Dia tak tunjuk yang dia marah tu. Dia tak semarakkan kemarahan dia itu. Dia tak jadikan marah tu sebagai satu benda yang diingati sepanjang masa. Kadang-kadang ada orang yang marah, tuan-tuan, meluak-luak 24 jam, 48 jam. Duk marah lagi, ditumbuknya lantai, ditumbuknya dinding, ada anak dihempuk, ada isteri ditampar, ada kereta dikemikkan. Sebab apa? Dia tengah marah ni. Kau tahu tak aku marah ni? Orang macam ni bukan orang yang berakhlak. Kita nak tengok orang tu berakhlak tak berakhlak, jangan tengok waktu dia baik. Waktu baik semuanya baik. Belanja makan, belanja capati, belanja donat, belanja tom yum, memang tengah baik. Nak tengok dia berakhlak tak berakhlak, tengok dia marah, waktu dia marah. Nak tengok isteri tu akhlak baik tak baik, tunggu dia merajuk lah. Ada dah hempah pinggan tak? Ada dah dihempahnya pinggan mangkuk terbang melayang-layang tu, ada tak? Kalau ada, belum lagi berakhlak. Nak tengok suami isteri yang baik bukan waktu tengah seronok, berasmara dana, bermesra abang, daling, ling, anja, manja, semua masih itu memanglah. Tunggu masa berada dalam konfrontasi.
Adakah masih lagi dalam keadaan marah, masih lagi boleh panggil sayang dekat isteri dia? Boleh panggil abang dekat suami dia? Boleh bahasakan diri dia abang pada isteri dia? Boleh bahasakan diri dia sayang pada suami dia? Walaupun tengah marah, walaupun bergaduh. Abang tu yang marah-marah kita. Mana ada aku abang marah kamu, abang tak marah manja pun abang. Dalam keadaan konfront. Tapi masih lagi berakhlak dalam perkara yang baik. Berakhlak lagi tuan-tuan. Oi, kalau kita dapat pasangan hidup macam ni, tenang jiwa kita tuan-tuan. Kalau kita dapat ini, tidak. Waktu baik, dibelai, diusap, dibaca kopi, dibuatnya cucur. Okey, dihantar pergi tempat kerja, waktu tengah baik. Tapi bila tengah hangat, tengah marah, subhanallah. Jadi berhati-hati nak menilai seseorang sama ada dia berakhlak baik dan tidak berakhlak baik, bukan hanya sewaktu tengah baik sahaja. Kadang-kadang kita menilai waktu tengah marah, waktu tengah bergaduh dan sebagainya. Baik, kita melayan sekejap komen-komen yang masuk bersama dengan kita pada malam ini. Saya nampak komen yang bertalu-talu tuan-tuan. Udah tak terbaca saya ni tuan-tuan. Tak terbaca saya. Jadi yang mana saya sempat, saya bacalah. Daripada Mawar Pin, Isa Osman, suara mengancam kata dia. Suara mengancam kan. Terima kasih. Baik, kemudian daripada Ros Aniza Abdul Raji, saya dari Kangkar Pulai, Johor. Kemudian kita juga ada Suryati. Terima kasih. Rosminah Suradi juga bersama dengan kita pada malam ini. Moh Zaini, tidur lena malam ni. Semoga Ustaz tidur lena. Amin, amin, amin. Baik. Rudi Syukri, merdu sangatlah suara Ustaz. Nampak benar nipunya. Rogayah, mimpi siapa tu? Kak Rogayah tanya saya, mimpi siapa tu? Malam ku bermimpi, hai dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela, kulihat kanda tersenyum memandang, asmara bergelora meresap ke dada. Tuan-tuan, untuk hiburan tuan-tuan. Baik. Okey. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru balik kerja ni, jadi saya nak segarkan badan saya dulu dengan mandian bidara limau. Nak dapatkan? Boleh dapatkan di Sinar Al-Barakah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi pengajian kita. Yang ketiga yang dikatakan manusia yang mempunyai akhlak yang baik, siapa dia? Ia kata Rasulullah, wa i'ta'us sa'il, orang yang memberi apabila diminta. I'ta'us sa'il. Akhlak yang bagus ialah bila orang datang minta pada dia, dia bagi. Ni dia kemuliaan ni. Yang ni tuan-tuan, bukan semua orang boleh bagi. Tambah-tambah kita tengah duduk makan tu, datang orang minta. Bukan dia minta pun, dia jual tisu je pun. Kita marah dia. Kita sedang makan, dia datang jual tisu. Kau nampak tak aku tengah makan ni? Masa inilah kau nak jual tisu lah. Belah-belah. Boleh belah tak? Oh, boleh belah tuan-tuan. Dahsyat. Kadang-kadang dimarahnya. Datang lagi sekali, sengat sama lu. Kasih sengat terus. Ini orang yang tidak berakhlak tuan-tuan. Ini orang yang tidak berakhlak. Orang yang berakhlak ialah orang yang memberi. Bila ada orang minta derma, dia sedekah. Bila orang minta derma, dia bagi. Bila orang susah, dia sedekah. Ini orang yang baik. I'ta'us sa'il, orang yang memberi apabila diminta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal mukafa'atu bis sana'i',
orang yang membalas budi. Wal mukafa'atu bis sana'i, orang yang membalas budi, tahu mengucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita, orang tolong kita pun kita tak ucap terima kasih. Terima kasih kerana merantaiku dengan cinta. Nak ucap terima kasih pun berat. Kadang-kadang isteri kita masak pada kita daripada petang, pukul 6 siap pukul 7, pukul 5 siap pukul 7. Kita makan, tak pernah ucap terima kasih pada isteri. Ucaplah, kita balas. Kadang-kadang akak kita dah kahwin 30 tahun, 20 tahun, tak pernah kita ucap terima kasih pada suami kita. Kita tak ucap pun terima kasih. Suami beli baju, suami beli tudung bawal, tudung siakap, suami bawa cuti, suami bawa pergi umrah. Balaslah kasih sayang, balaslah apa-apa yang orang berikan kepada kita. Jiran sebelah rumah hantarkan kepada kita satu mangkuk bubur kacang, takkan nak pulangkan mangkuk kosong. Pulangkan. Jangan pulangkan hantu raya, jangan pulangkan saka, sudahlah. Pulangkan, itu pulangkan saka. Pulangkan balik tuan-tuan. Sekarang buah rambutan banyak, durian banyak, beli 4-5 kilo, hantar dekat jiran sebelah. Sebab dia memberi kepada kita. Jiran kita tolong jaga rumah kita waktu kita pergi umrah. Balas dia, takkan tak boleh sedekah dekat dia sekilo kurma. Dia jaga rumah kita ni. Dia jaga mak kita. Apa-apa sahaja orang yang tolong kita, akhlak yang bagus ialah membalas balik. Wal mukafa'atu bis sana'i, balas. Kita ada majikan duk tolong kita, majikan ambil kita bekerja, berikan pembalasan yang baik. Kita berikan yang terbaik kepada majikan kita. Begitu juga dengan majikan mempunyai pekerja yang bagus, balas jasa mereka, balas pengorbanan mereka. Jangan tidak ada sifat membalas budi, jangan tidak ada sifat mengucapkan terima kasih, jangan tidak ada sifat menghargai pengorbanan orang lain. Tuan-tuan yang saya hormati, kita hendaklah mengucapkan sesuatu benda apabila orang beri kepada kita, bila orang hadiah kepada kita, bila orang tolong kita, beri perhatian atas apa yang mereka beri. Besarkan apa yang mereka beri. Ni kopiah saya ni tuan-tuan ni. Kopiah saya ni malam ni saya pakai kopiah baru ni. Ada hamba Allah dari Kelantan, Kota Baru hadiahkan. Saya pakai malam ini tuan-tuan ni, pakai ni. Sebab apa? Menghargai pemberian orang lain. Terima kasih kerana memberiku songkok baru. Maknanya kita menghargai. Bila orang bagi pakai. Baju saya ni tuan-tuan, ada orang dari Thailand, dari Siam, dari Patani yang berikan untuk saya pakai. Alhamdulillah, malam ni saya pakai baju daripada baju dari Thailand, Siam, yang songkok kopiah ni tuan-tuan dari Kelantan. Alhamdulillah. Jadi saya menghargai pemberian tuan-tuan. Mana nak tahu kok ada yang nak beri iPhone pula kan. Boleh saya buat FB Live. Nanti kalau tuan-tuan bagi saya iPhone, lagi saya buat FB Live, lagi terang muka saya ni tuan-tuan. Jadi bila orang memberikan kepada kita sesuatu pemberian, sesuatu pertolongan, maka hendaklah kita membalas pemberian pertolongan tadi. Baik, senang penonton yang dirahmati Allah, sifat yang keseterusnya, tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang berakhlak yang keseterusnya ialah wahifzul amanah, orang yang menjaga amanah, orang yang apabila diberi kepercayaan, dia menjaga kepercayaan itu, dia menjaga amanah itu tuan-tuan. Dia takkan khianat, kerana kita tahu bahawa khianat itu adalah salah satu daripada sifat munafik.
Orang yang munafik ialah orang yang apabila diberikan satu kepercayaan, dia mengkhianati kepercayaan itu. Bukan senang tuan-tuan orang nak percaya pada kita. Macam saya ni seorang penceramah, ramai yang datang jumpa saya mengadu masalah, bawa masalah. Bukan setakat mengadu je, dengan masalah dia pun saya kena tanggung sekali. Bila orang percaya pada saya, sebab tu dia mengadu pada saya. Bila dia mengadu kepada saya, maknanya dia percaya pada saya. Bila dia percaya pada saya kena jaga kepercayaan dia. Apa yang dia mengadu, apa masalah dia, saya tak boleh kongsi dengan orang lain. Saya tak boleh cerita nama dia, tak boleh cerita masalah keluarga dia, masalah dia. Itu amanah. Sorok. Bukan kita boleh siarkan, bukan kita boleh sebarkan. Amanah. Orang pesan pada kita, tolong jaga barang kemas saya. Saya nak pergi tengok anak saya di Indonesia. Satu beg barang kemas, jaga. Jaga, dia tak jual. Dia tak khianat, malah dia tak pakai pun. Setengah orang bila diberi kepercayaan suruh jaga barang emas, dia pakai barang emas pergi kenduri. Ini dia melarang dengan barang emas orang, bukan dia punya. Tak jaga kepercayaan. Ada orang yang jaga kebun, durian banyak, rambutan banyak, manggis banyak. Dia jaga kebun dia. Tiba-tiba datang sebuah kereta, "Pakcik, saya nak beli rambutan." "Oh, minta maaf, saya jaga ya, saya bukan tuan punya, minta maaf." Amanah. "Tak apalah pakcik, saya bagi RM100, saya nak rambutan. Minta maaf, saya bukan nak 100, 200. Masalah dia, saya hanya jaga. Saya tak boleh jual tanpa izin daripada tuan punya dia." Amanah yang diberikan. Ini adalah sifat orang yang baik. Sifat yang mulia pada amanah. Sifat yang mulia pada orang yang berakhlak. Jadi tuan-tuan nak tengok seseorang itu berakhlak yang bagus atau tidak berakhlak yang bagus, berikan kepercayaan kepada dia. Adakah dia menyempurnakan akhlak ataupun tidak? Yang keenam kata Nabi SAW, wasilatul rahim. Yang dikatakan akhlak yang mulia ialah menyambung silaturahim. Baik, kita tengok ada komen-komen yang sampai kepada kita daripada Arbinah Arab, dari Papar, Sabah, peminat setia Duke. Terima kasih. Nur Medina, lagu Hel Amir. Lagu Hel Amir. Ingin ku milik kasih ayu jelita, wajah cantik berseri sinar cahaya, sopan santun berbudi bergaya sederhana, halus tutur bahasa sungguh mulia. Baik, wow, sedapnya suara ustaz. Lagu-lagu lama ni, zaman bila tak tahu. Lagu lama lah kan. Daripada Ariana Rose, semoga semua ceria, berjaya dunia akhirat. Muhammad Zakwan, siap ada iklan macam dalam TV lah ustaz. Memanglah, ini kan TV Al-Barakah kan. Baik. Noris Amizal, merahnya Duke malam ni. Ni baju orang bagi Kak Noris. Jangan marah. Baik, kemudian okey, Puan Jamilah baca, wah, ada iklan lah. Lepas ni ada lagi iklan. Tuan-tuan tegur sangat iklan, saya sebut lagi iklan. Baik, kemudian Sumana Rabbani, ustaz, ada obat kencing manis tak? Yang tu tuan-tuan kena dapatkan jus durian Belanda yang saya duk minum setiap hari. Alhamdulillah, bacaan sangat bagus, membantu untuk masalah kencing manis. Jadi untuk Puan Sumanah Rabbani ni boleh cuba hubungi Ustaz Hassan 019-499-7784. Seulang balik, 019-499-7784, ataupun Puan Ain 0105077088 untuk dapatkan produk kencing manis tadi ni, jus durian Belanda.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita bersarapan bersama dengan Kokotin dan boleh dapatkan di Sinar Al-Barakah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan. Baik, kita masih lagi bersama dengan 10 orang yang dikatakan akhlak yang mulia. Dan yang seterusnya kita sebut tadi, yang keenam, iaitu manusia yang disebut sebagai menyambung silaturrahim. Subhanallah. Jadi kalau kita menyambung silaturrahim, maka kita termasuk di dalam manusia yang mempunyai akhlak yang bagus. Kemudian kata Nabi SAW, wattazammumu lil har, orang yang menjaga kehormatan jiran. Siapa dia orang yang mempunyai akhlak yang bagus? Yang ketujuh ialah orang yang memuliakan, orang yang menjaga kehormatan jiran dia. Kadang-kadang tuan-tuan, kita baik dengan orang lain, tapi dengan jiran kita bergaduh. Dengan orang jauh-jauh, dengan sahabat di alam maya kita baik, tapi sahabat sebelah rumah tak bercakap. Kita memburukkan jiran kita, kita mengatakan sesuatu yang tak elok tentang jiran kita kepada orang lain, maka orang ni akhlak tak bagus. Sebab tu kita kena lihat, adakah kita mempunyai perangai yang bagus dengan jiran-jiran kita. Dan kita juga kena perhati jiran-jiran kita ni tuan-tuan, adakah mereka mempunyai akhlak yang baik dengan kita. Kalau duk cerita buruk pasal kita, duk burukkan kita di surau, di masjid, ini bukan jiran yang baik. Jiran yang baik ialah jiran yang menutup keaiban jiran dia. Jiran yang baik adalah jiran yang sama-sama memberikan kebaikan. Sebab hidup bersama. Pagar berkongsi, dinding berkongsi. Bersin orang sebelah, kita dengar tau. Batuk orang sebelah pun kita dengar. Maknanya kita rapat. Bumbung pun kongsi. Lantai pun kongsi. Jadi bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita berjiran, tapi kita tidak memberikan penghormatan kepada jiran. Ini namanya akhlak yang tidak bagus. Kemudian yang ke-8, wattazammumu lis-sahib. Yang dikatakan orang yang bagus ialah orang yang memelihara kehormatan sahabat handai dia. Kadang-kadang kita mempunyai kawan, kita suka bongkarkan rahsia dia di hadapan orang lain. Kita buka cerita-cerita lama dia, kisah-kisah zaman jahiliah dia, kita bukakan pada orang lain. Dan menjadi satu kebanggaan kepada kita kalau kita boleh bongkar cerita lama dia. Kalau kita orang yang akhlak yang baik, dia jiran kita, dia kawan kita, TST, tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Jangan kita kata, dia tu dalam poket aku lah. Cerita dia tu dalam poket aku lah. Jangan borak lah, jangan labun lah, jangan gebang lebih lah. Jangan tuan-tuan. Dia punya cerita lampau, dia punya hal. Dia punya sejarah, dia punya pasal. Apa pasal kita nak buka sejarah dia bagi tahu pada orang lain? Kalau dia ada sejarah, awak pun ada sejarah tau. Kalau dia ada cerita buruk, awak pun ada cerita buruk tau. Kalau awak boleh cerita buruk orang, orang pun boleh cerita buruk awak pada orang lain. Jaga-jaga tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita buka buruk orang, kita ingat buruk kita tersimpan. Buka saja buruk orang, tunggulah buruk awak pula akan terbuka. Jadi kalau kita nak buruk kita tertutup, buruk kita tersimpan, tutup buruk orang. Subhanallah. Ini akhlak. Sebab ada orang yang tuan-tuan, bila kita anggap dia sebagai kawan, sebagai sahabat, tapi dialah yang menikam kita dari belakang. Dialah yang membuka aib kita, dialah yang menjatuhkan air muka kita. Sedih tuan-tuan. Kawan sekecil bermain, kawan sekecil satu kelas, pergi sekolah berjalan kaki sama-sama, main bola sama-sama, tangkap ikan laga sama-sama, tapi bila dah berbesar, masing-masing kita membusukkan, memburukkan kawan kita. Ini bukan akhlak yang bagus. Yang seterusnya tuan-tuan, mengadakan jamuan.
memberi makan kepada orang lain. Maka orang yang memberi makan kepada orang lain itu adalah mempunyai akhlak yang baik. Wa iqra'ud dhaif, menjamu orang makan, menjamu tetamu makan, mengadakan jamuan pada orang. Kalau orang tak datang rumah kita, kita panggil orang datang rumah. Kalau orang tak ziarah kita, kita buat kenduri, panggil orang datang rumah kita. Ini akhlak yang bagus. Kita dah melampaui sampai bulan 5, bulan 6 dan bulan 7 dah. Sepanjang 6 bulan kita di tahun 2020, berapa ramai orang datang rumah kita. Sepanjang bulan 6 sampai Julai 2020 ni, berapa banyak ada orang yang kita belanja. Berapa banyak ada kita meraihkan tetamu. Berapa banyak ada kita belanja orang makan di kedai. Sekarang PKP dah makin longgar. Dah boleh makan dah di kedai. Kedai makan pun dah buka dah. Pernah tak kita belanja orang yang duduk ujung sana? Kita tengok dia ni orang baik, dia ni orang semayang punya orang, belanja dia makan. Ini sifat yang baik, akhlak yang bagus. Jangan kita asyik tunggu orang, siapa nak belanja aku, siapa nak belanja aku. Kitalah yang belanja orang. Kalau kita nak dapat akhlak yang bagus. Dan yang seterusnya, yang ke-10, yang paling atas sekali, akhlak yang bagus ialah al-haya, malu. Malu nak buat jahat, malu nak buat maksiat, malu nak buat benda-benda yang tak elok, maka itu dipanggil akhlak yang bagus. Jadi kita ulang balik, recap balik tuan-tuan, 10 tanda akhlak yang bagus. Yang pertama, bila bercakap, percakapan dia adalah benar. Yang kedua, bila dia dalam keadaan marah, dia masih mengawal emosi kemarahan dia. Yang ketiga, dia memberi kepada sesiapa yang meminta. Yang keempat, dia membalas budi baik orang kepada dia. Yang kelima, dia adalah orang yang dipercayai kerana menjaga amanah. Yang keenam, orang yang berhubung silaturrahim. Yang ketujuh, orang yang memelihara kehormatan jiran. Yang ke-8, orang yang memelihara kehormatan sahabat handai. Yang ke-9, orang yang mengadakan jamuan. Dan yang ke-10, malu. Inilah dia tuan-tuan, 10 sifat-sifat orang yang dikatakan sebagai orang yang mempunyai akhlak yang baik. Tuan-tuan yang saya hormati, kita tengok kepada komen-komen yang masuk kepada kita. Azizah Abu Bakar, tengok ceramah ustaz sambil minum teh dengan biskut tawar. Oh, sedap ni kalau hujan-hujan ni. Azura Mesber, jus durian Belanda untuk kurangkan kencing manis. InsyaAllah cubalah saya buat ya. Halimah Hussein, macam mana nak dapatkan jus durian Belanda? Boleh hubungi Puan Nur Ain 010-5077-088. Dah tertera di situ. Tengok di situ. Boleh dapatkan daripada produk Sinar Al-Barakah tu. Baik. Uni Saad, sedap suara ustaz menyanyi lagu Hel Ame. Lagu Hel Ame. Nak lagu lagi, lagu Hel Ame. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Sedap lagu Ame kan. Jadi siapa yang nak minta lagu, boleh minta dalam komen-komen ni. Alamak, dah ke-6 ke? Alah, saya dah terlepas nota lah. Jadi kalau terlepas nota, nanti ulang balik ni. Ulang balik kan. Jadi Syahrul Muhammad pun cerita 7 orang. Yang ke-6 siapa dia? Tajuk malam ni mantap. Alhamdulillah. Baik. Kemudian di situ bujang senang. Siapa yang nak join grup WhatsApp Ustaz Ahmad Dasuki pun boleh juga. Puan Jamilah baca ustaz lagu Hindi satu. Aaj ka tere mere pyar ke tel je hazar bani par, sab to malum hai aur sab to habar ho gayi. Aaj ka tere mere pyar ke tel je hazar bani par, sab to malum hai aur sab to habar ho gayi. Cukup untuk Puan Jamilah bacok. Baik, apa khasiat kokotin? Khasiat dia minum dulu lah. Minum dulu, lepas tu rasalah khasiat dia kan. Baik, kemudian tengoklah
menyanyi karaoke orang sebelah kita pun dengar. Baik, kemudian dengar ceramah ustaz sambil cuci kipas di luar rumah, Fazli Mat Syah. Jangan sampai jatuh sudah. Fazli Mat Syah kan jatuh, kena lagi buat fisio pula. Baik. Ketetapan benar itu apa boleh tak terangkan sedikit? Saya tak berapa nak faham lah. Kan saya dah sebutkan pada tuan-tuan tadi, ketetapan yang benar tadi itu apa? Ketetapan dalam bergaduh, maknanya orang yang mengawal emosi. Ya, di dalam keadaan marah, dalam keadaan konfrontasi, dia tak melampau-lampau, dia masih lagi mengawal kemarahan dia. Baik, ada lagi. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Jadi ramai yang menyalin nota kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan yang mana terlepas, yang mana baru masuk dan sebagainya, boleh lihat di sini. Ada banyak sahabat-sahabat kita yang menyalinkan nota untuk kita amalkan, untuk kita hafal dan untuk kita share kepada kawan-kawan kita. Baik. Ustaz belanja satu lagu, bila aku terpandang wajah Tuhan yang girang, aku dapat bayangkan itu satu jawapan. Tapi bila kau tiada, aku rasa terharu. Aku cari wajahmu di air yang sedang tenang. Ni untuk Khairul Khairi. Okey, dia minta lagu tu. Siti Khadijah nak minta lagu Kalau Dah Jodoh. Kalau jodoh tak kemana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Baik, Ustaz, masa Izzah Sam, masa lagi remaja, saya pernah baca buku yang belajar solat tu kerana sudah kena najis kucing. Adakah berdosa sebab tak tahu cara nak hapuskan buku tu? Macam mana benda dah lepas, baca macam mana tak ingat lah kan. Benda ada Izzah Sam budak-budak tu. Nur Fahana Muhammad boleh tertukar dengan Hai Amin. Ustaz, moga sentiasa dalam rahmat Allah. Okey. Rosnah Hubakar rasa macam dalam kelas pengajian dulu juga. Ini anak lama, anak murid lama saya ni. Noris Amizal, lagu Jamal satu Ustaz. Ku bersyukur padamu ilahi, yang memberi hidayah. Ni untuk Noris Amizal, lagu Jamal Abdillah. Lagi ada lagi permintaan lagu. Yang mana ada minta lagu, saya layan malam ni. Badariah Ahmad, Datuk, lagu Eraman Hasan boleh ke? Alangkah sedihnya hatiku, duka meliputi kalbuku, kekasih ya di hati sudah jemu padaku, tapi tetap ku tunggu. Baik, bolehkah ditebang pokok yang ditanam oleh jiran tanpa minta kebenarannya? Kerana pokoknya telah memasuki kawasan jiran yang lain, daun-daunnya menyepahkan halaman, sedangkan perkara itu memang disedari oleh tuan punya pokok. Untuk mengelakkan kekeruhan, biar tuan dia sendiri yang tebang. Untuk mengelakkan pergaduhan, minta dia sendiri yang tebang. Kalau akak tebang nanti, Rosiah Buyung tebang, dengan kepala akak kena tebang sekali. Jadi buat bincang elok-elok, minta dia tolong tebang, cakap elok-elok, tolong tebang. Dan bagi orang yang pokok dah masuk dalam rumah orang lain, potonglah. Jangan kita buat buta pula, buat bodoh ya. Bila orang sebelah tebang, kita mengamuk. Dia lain kali jangan tanam pokok dekat-dekat dengan pagar rumah orang, kan dah menyusahkan orang. Baik, Ustaz, macam mana nak jadi seorang ustaz tapi tak masuk sekolah agama atau tahfiz? Kena belajar lah. Mana boleh menjadi orang mengajar orang ilmu tak ada. Kena belajar, pergi mengaji. Bukan boleh berceramah gitu-gitu ya, mesti ada asas ilmu, mesti ada ilmu.
Memang ramai orang hari ni nak jadi ustaz belaka ni, selebriti pun nak jadi ustaz. Tanya kan, ni timbul masalah sekarang ni, orang pakat duk tanya pada Facebooker, pada YouTuber, pada Intra-famous untuk bertanya hukum sekarang ni. Saya takut tuan-tuan ni. Mereka ni tak apa-apa jawabnya, hari ni dah dijadikan sumber rujukan pula. Tanya pada orang yang ahli dia. Fas'alu ala zikr in kuntum la ta'lamun. Baik, ustaz macam mana nak lupa perbuatan orang pada kita? Contohnya macam dia duk hina kita, Izzuddin dari Mak Ismail dapat pahala Badin. Sekarang Badin dapat pahala, Badin tak payah ingat apa-apa lah. Dia kutuk kita, kita dapat pahala. Dia hentam kita, kita dapat pahala. Sabarlah insya-Allah. Doa pada Allah, mudah-mudahan terbuka pintu hati dia. Baik. Zarina Omar, cute lah ustaz nyanyi. Sari Muhammad, ustaz lagu Sudirman boleh tak? Boleh. Gerimis di lautan, mendayung sampan ke Kuala, mendayung sampan ke Kuala, apakan daya orang tak mau. Oh tinggallah ku sendiri. Hairul Anam, Mas Wadi Datuk, lagu La Oba 1. Ayapan Arapa ale La Oba. Itu untuk lagu La Oba Ustaz. Syarifah Samsudin, lagu Eliket Ustaz. Sekuntum mawar merah, sebuah puisi untuk gadis pilihan. Oh, di bulan Februari. Siti Hasnah, lagu Selimut Putih. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Baik, Aidil Afif, ustaz macam mana nak tahu seseorang tu jodoh kita? Bila dah kahwin lah. Selagi belum kahwin, belum tahu dia jodoh kita. Kan? Jadi kalau nak kahwin cepat-cepat, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Ustaz Muhammad Nazrul Ali, lagu Sami Yusuf 1. Oh sorry, saya tak tahu lagu-lagu baru, minta maaf, jangan marah. Kalau nak lagu-lagu yang lama-lama sudah, okey, lagu-lagu baru minta maaf. Boleh tak kita pulangkan sihir pada orang yang buat sihir pada kita? Bila nak habis kak, dia bagi sihir pada akak, akak bagi sihir pada dia. Bila nak habis kak, buangkan sihir itu. Minta Allah lindung kita supaya sihirnya tak datang lagi. Itu lebih afdal. Dia buat jahat pada kita, biar Allah yang balas pada dia, tuan-tuan. Baik, ada lagi. Ustaz, macam mana nak lupakan dosa-dosa yang kita buat dan cara kita nak hindarkan diri? Taubat dengan taubat nasuha. Simpanlah benda-benda, buanglah benda-benda yang tak faedah daripada diri kita, yang boleh mengingatkan kita balik pada benda-benda itu. Jangan simpan lagi benda-benda tu. Kadang-kadang bila kita tengok, kita nak buat lagi pula. Lagu Aris Ariwatan. Oh, lagu apa nah? Lagu apa Aris Ariwatan 1 ustaz? Lagu Permaidani kah? Okey. Hulurkan ku Permaidani. Lupa saya, tuan-tuan. Lagu Iklim ustaz. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Lagu Piramli sudah. Suara Nordin Ahmad boleh ustaz? Oh, suara ustaz macam Nordin Ahmad lah. Tuai padi antara masa. Okey, Nur Hayati Saidin, lagu Ahmad Jaiz 1. Jangan cik adiklah sayang, rindukan bulan. Bulanlah tinggi cik adik, jauh di awan. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dendamkan teman. Orang jauh jangan rindu, orang yang dekat dendamkan teman. Noris Amizal, semoga Diuk sihat selalu. Yong Kamalia, lagu Ramli Sarip 1.
Lagu Ramli Sarip satu. Nak lagu apa? Lagu Ramli Sarip. Lagu Teratai. Oh, teratai bunga indah. Baik, tuan-tuan cukuplah. Ustaz, mana spek? Spek dah tak ada. Kecil manis dah okey. Mata saya terang. Kecil-kecil macam ni pun saya boleh baca sekarang ni, kan? Ustaz, satu lagu orang putih. Tomorrow. Why wait until tomorrow? Cause tomorrow sometimes never come. So I love kan me. Tuan-tuan cukup sekadar itu. Kita akan jumpa lagi malam besok insya-Allah dengan tajuk yang lain pula. Mudah-mudahan program kita 10 tanda akhlak yang bagus akan dirahmati, diberkati oleh Allah. Apa yang kita hafaz, mudah-mudahan kita boleh amalkan diri kita. Saya belanja tuan-tuan dengan lagu yang cukup puitis sebagai penutup pada malam ini. Okey, insya-Allah. Dengarkan lagu ini. Assalamualaikum. Ramu gemersiknya bak buluh perindu. Coba kau lagukan, coba kau dendangkan, mengisi di ruang kamarku. Senyummu menusuk dan membelai di kalbu. Coba kau ukirkan, coba kau pamerkan, menjadi hiasan hidupku. Tiada terkata seindah bahasa nak ku huraikan, nak ku belaikan dirimu. Akan ku syairkan katamu, akan ku madakan janjimu, menjadi coretan gurindam puisi cinta. Akan ku ukirkan senyummu, akan ku lukiskan tawamu, menjadikan susunan warna potret indah.